Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ni cikgu nak ajar tajuk barulah. Okay, pengenalan pada sistem mekanikal. Okay, dia ada banyak lah sebenarnya. Sistem ni kalau dia tingkatan 5 ni ada 4 lah sistem. Sistem mekanikal, elektrik, elektronik dan mekanikal lah. So cikgu masuk yang pertama, sistem mekanikal dulu. Okay, sistem mekanikal ni apa dia? Satu sistem yang menggabungkan komponen-komponen mekanikal yang bergerak. Okey, kalau mekanikal ni ada banyak komponen. So bila kita gabungkan sistem mekanikal ni, dia akan komponen ni mekanikal ni bergerak. So apabila ada pergerakan, kita panggil dia sebagai sistem mekanikal. Okey, dia bertindak untuk memindahkan satu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, maksudnya kalau ada pergerakan, dia pindahkan gerakan kepada gerakan lain, maksudnya dia adalah sistem mekanikal. Dan yang ketiga, membolehkan suatu produk berfungsi untuk melakukan sesuatu kerja atau tugasan. Maksudnya dia bertindak untuk berfungsi lah, untuk melakukan kerja. Dan selain itu, mengurangkan penggunaan tenaga manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan lah. So maksudnya kalau dia kurangkan tenaga manusia, ia adalah satu sistem mekanikal. Okey, cikgu pergi slide yang seterusnya. Okey, sistem mechanical gear nah. Okey, mechanical yang pertama, mechanical gear. Okey, apa yang kita nak kenal? Mechanical gear ni senang je kalau kamu nak kenal. Kalau tengok ada gigi tu, kita panggil gear lah. Okey, gigi ni ada banyak jenis. Okey, yang pertama gear taji. Okey, ni gear taji. Kalau tengok gear taji ni dia duduk bersebelahan lah. Kalau bersebelahan ni kita panggil gear taji. Okey, yang kedua gear serong. Gear serong ni kalau kamu tengok, dia punya gigi dia serong. So, kalau serong ni kita panggil gear serong. Okey, dan yang berikutnya yang ketiga gear helix. Gear helix ni kalau kamu tengok, dia letak atas bawah, bersebelahan juga. Tapi dia nampak keadaan dia bersudut. So, bila ni bersudut, kita panggil gear helix. Okey, yang keempat, gear rod dan pinaan. Okey, gear rod dan pinaan ni dia ada satu reel yang panjang. Lepas tu ada satu gigi gear yang letak di atas gigi reel tersebut. Contoh kalau pagar automatik lah, dia guna gear macam ni lah. Maksudnya dia guna gear ada satu reel lah, kita panggil rod binaan. Okey, yang berikutnya adalah gear dalam. Gear dalam ni maksudnya ada gigi gear di dalam dan di luar tu lah. Dia digerakkan gigi gear di dalam ni dan menyebabkan pergerakan yang di luar lah. Okey, yang berikutnya kita tengok. Okey, gear tulang high ring. Nah, tulang high ring ni, kalau tengok high ring ni, dia ada macam sudut lah. Sudut dia bentuk apa kita nak panggil ni? Macam, kalau tengok bentuk dia macam ni, nah. Kita panggil tulang high ring lah, macam bentuk tulang. Okey, nah. Okey, berikutnya gear serong pilin. Okey, gear serong pilin ni macam gear serong, tapi dia macam ada orang kata ada macam lekuk lah. Ni panggil serong pilin. Okey, berikutnya adalah gear meter. Gear meter ni ibarat macam gear serong juga, tapi dia kecil lah. Okey, macam bolt lah. Okey, seterusnya adalah gear belitan. Gear belitan ni kalau tengok gear ni ada satu lagi di atas ni macam shaft ataupun bentuk bulat, rod bulat. Dia bila dia gerakkan gear ni, dia akan ada belitan lah, ataupun belitan ni akan bergerak menyebabkan pergerakan gigi gear ni lah. Okey, dan satu lagi adalah gear screw. Nah, bentuk dia macam screw lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, sistem mechanical tuas. Okey, tadi gear sistem mechanical gear kan. Okey, sekarang kita nak tengok mechanical tuas. Okey, apa mechanical tuas ni? Ada 3. Yang pertama, kelas pertama. Okey, kelas pertama ni. Okey, ni contoh lah. Kelas pertama ni ibarat dia gunting lah. Okey, kalau kita tengok gunting. Okey, apa beza kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga? Okey, dia sebenarnya dia ada 3 benda lah. Dalam tuas ni dia ada 3. Dia ada daya, dia ada fulcrum dan dia ada beban. Maksudnya ni dalam bahasa Inggeris, force, fulcrum and load. So, kalau ada daya tu macam kalau gunting ni dekat tangan dia ni lah. Kat tangan ni kita tak gunting ni, yang ni kita panggil daya. Fulcrum ni macam sendi. Sendi tu maksudnya benda yang kalau macam ibarat skru, kita tamatan pada dia tak bergerak. Maksudnya kalau kita buat pilih pergerakan macam mana, dia masih lagi fix. So tu sebagai fulcrum. Tempat yang fix tu kita panggil fulcrum.
Dan beban ni tempat yang kita letak benda yang kita nak gerak, nak buat kerja lah. So yang ni kita tak depan. So kalau fulcrum di tengah, maksudnya dia kelas pertama. Okey, untuk kelas yang kedua. Okey, kelas kedua kalau kita tengok fulcrum dia di hujung. Benda yang fix ni kita letak di hujung. Kalau tengok sini roda dia di hujung lah. Okey, dia punya beban dia di tengah. Maksudnya kita letak barang-barang ni di tengah. Dan daya dia di last kali. Daya dia di last kali. Okey, ni makna fulcrum di depan. Okey, ni beza dia nah. Tadi fulcrum di tengah kan. Ni fulcrum di depan. Maksudnya tadi beban tu di depan sekali. Ni beban di tengah lah. Okey, untuk kelas yang ketiga. Okey, kelas yang ketiga. Kalau kita tengok, masih lagi fulcrum tu sama. Maksudnya di hujung. Ini pun fulcrum di hujung. Maksudnya dia fix, tak bergerak lah. So, kita letak daya tu di tengah. Daya di tengah dan beban di hadapan sekali. So, kalau tengok perbezaan dia, kelas kedua dengan kelas ketiga ni, perbezaan dari segi daya dengan beban. So, jadi kena hafal lah. Kena ingat lah. Maksudnya yang ni beban di tengah. Kita hafal satu kalau nak senang. Hafal satu kalau beban di tengah, itu kelas kedua. Tapi kalau beban di depan sekali, dengan fulcrum di hujung sekali, maksudnya ni kelas yang ketiga. Okey, dan kena ingat contoh dia nah. Ada lagi barang-barangan lain, jadi kena ingat contoh dia. Okey, kita tengok yang seterusnya, sistem mekanikal takal. Okey, mekanikal takal ni digunakan untuk mengangkat beban yang berat. So, kalau tengok beban yang berat ni, contoh takal, mesti ada benda yang orang panggil apa? Macam benda yang bulat ni, kita ada lurah. Lepas tu kita letak tali sawat. So, bila kita letak tali sawat ni, kita panggil sistem mekanikal. Ni contoh sistem mekanikal. Dia nak tarik tali kan. So, satu gear ni, takal ni kita letak kat motor. Dan motor ni, bila dia ada bergerakkan, dia akan tarik tali tadi. Tali akan menggerakkan ni lah. Untuk tarik tali yang bawah ni lah. Nak angkat beban berat, kita guna yang ni lah. Okay, ni satu lagi kita nak angkat beban lah. So, kalau nak angkat beban guna tali, ada takal ni. Takal ni kita ada benda yang ada lurah ni, kita tarik dengan tali lah. So, yang ni kita panggil sistem takal. Okay, berikutnya, sistem mekanikal takal dan tali sawat. Okay, mekanikal takal dan tali sawat ni, maksudnya tadi takal saja kan. Maksudnya sekarang ni ada tali sawat. Maksudnya kita gabungkan. Takal tadi ada dua lah. Sorry lah. Okey, takal ni kalau tengok dia kelajuan putaran takal yang dipacu berkurangan apabila takal pemacu lebih kecil daripada takal dipacu. Okey, ni takal ni dia ada dua lah kalau tengok sini. Okey, takal yang dipacu dengan takal pemacu. Okey, takal pemacu ni maksud nama takal pemacu ni kita letak takal ni dengan motor. Okey, mula motor bergerak baru takal ni bergerak. Ini kita panggil takal pemacu. Bila disebabkan oleh motor bergerak. Lepas tu kemudian dia akan tarik tali sawat tadi. Tali sawat tu akan tertarik dan menyebabkan takal tu yang satu lagi akan dipacu. So dia ada takal pemacu yang dipacu ni ada yang besar dengan silinder dia yang kecil. So kalau kita katalah ketika pemacu ni kita kecil, takal dipacu ni besar, apa jadi pergerakan dia? Okay, kelajuan putaran takal yang dipacu berkurang. Kerana takal pemacu lebih kecil daripada takal dipacu. Maksudnya putaran takal yang dipacu ni dia akan berkurang. Dia besar. Maksudnya yang ni kecil. Dia pusing 2 kali baru yang ni habis. So maksudnya pergerakan dia berkurang. Okey, untuk yang ni pula, takal pemacu dia lebih besar. So bila lebih besar, dia tarik yang takal yang dipacu yang lebih kecil. Yang ni bergerak baru separuh. Yang ni dah bergerak 2 kali dah. Maksudnya bergerak dengan lebih laju. Okey, ni ada cerita lah tentang pergerakan takal dengan tali sawat lah. Okey, katakanlah kita tengok arah gerakan ni arah yang sama. Kalau tengok, kalau takal pemacu bergerak arah putaran jam, ini pun arah putaran jam. Tapi kalau kita nak buat arah ni takal pemacu pusingan jam, yang ni lawan jam, macam mana kita nak buat? Maksudnya kita kena silangkan. Okey, yang ni gambar ni kalau kita tengok, kita silangkan takal tadi untuk dapatkan pergerakannya berlawanan lah.
Okey, cikgu pergi seterusnya. Yang ni berikutnya adalah sistem mekanikal pautan. Okey, mekanikal pautan ni berfungsi sebagai komponen yang menghubungkan suatu bahan. Okey, maksudnya kalau tengok pautan ni, kalau dia macam ada satu sendi lah. Setiap sendi ni kita akan tarik, dia akan ada paut lah pada satu benda yang lain lah. So kalau tengok besi ni paut besi yang kedua, paut pada besi yang ketiga. Ini kita panggil sistem mekanikal pautan. Okey, berikutnya kita nak pergi sistem mekanikal gelonsor. Okey, mekanikal gelonsor ni contoh pergerakan pada garis lurus lah. Macam kita ada satu pergerakan garis lurus. Yang ni mungkin dia ada pergerakan bulat dan menyebabkan gerakan garis lurus. Ni contoh gelonsor nah. Ini pun sama juga, kalau kita putarkan dia ada pergerakan ke depan dan ke belakang. Okey, berikutnya ialah sistem mekanikal archie and coil. Kegunaan dia untuk menukar pergerakan lurus kepada gerakan putaran atau sebaliknya. Contoh aplikasi dalam enjin kereta. Okey, maksudnya yang ni dia pergerakan lurus atas bawah untuk bergerak putaran. Enjin untuk nak masukkan udara dalam enjin untuk menggalakkan pembakaran bagi enjin. Okey, yang berikutnya ialah sistem mekanikal arci sesendol. Okey, pergerakan komponen sesendol yang dipasang pada arci atau shaft yang direka untuk bergerak ke atas dan ke bawah mengikut gerakan sesendol. So yang ni kalau tengok pergerakan dia akan bergerak atas ke bawah. Bila dia bergerak ke atas ke bawah, arci sesendol dia pun akan turut bergerak. Cuma kalau kita tengok bentuk dia tak sekata kan. So kalau dari segi logik, bila yang ni dia lebih bucu tajam, dia bergerak ke atas, yang ni akan turun ke bawah. So bila turun ke bawah, mungkin bentuk ni akan menyebabkan yang ni bila tinggi ke atas ni dia akan terlonjak lebih ke atas lah. Tapi bila kena permukaan yang lebih condong ataupun lebih landai, dia akan bergerak ke bawah. Okey, yang ni pun sama juga dalam enjin. Contoh. Okey, berikutnya sistem mekanikal mudah. Okey, mekanikal mudah ni sama macam pautan juga kalau kita tengok. Maksudnya kalau satu pergerakan kita tarik, dia akan menyebabkan pergerakan yang lain lah. Yang ni kalau kita tarik ke sini, yang ni pun akan tertarik ke atas . Yang ni pun kalau kita tolak yang daripada belakang ke depan, menyebabkan yang ni pun akan tertolak ke depan. Contoh aplikasi dalam bakul sampah lah. Kalau kita pijak, bila kita pijak ni, dia akan tarik kabel ni lah. Kabel ni akan tarik tudung bagi penutup sampah tersebut. Okey, yang berikutnya sistem mechanical ulir skru. Okey, ni ulir skru, walaupun skru kita nampak simple, tapi dia adalah satu sistem mechanical. Contoh kalau jet kereta nah. So jet kereta ni kalau kita pusing dia akan naik kan. Ni pun sama juga skru. Kalau skru dia kita pusing, dia akan menggerakkan rod tengah ni. Ni satu lagi apik G nah. Apik G dalam ataupun apik benda kerja lah dalam bengkel nah. Kalau kita pusing dia akan rapatkan rahang tersebut nah. Okey, yang berikutnya kita nak masuk sistem mechanical hidrolik. Okey, mechanical hidrolik ni nak beritahu kamu, dia guna cecair. Perantaraan dia dalam satu tempat mechanical hidrolik tu dia menggunakan cecair. So macam contoh kita nak angkat benda berat lah. Contoh kita nak cabut gigi kan. Duduk atas kursi yang nak cabut gigi tu, macam mana kursi kita boleh naik. So dia tolak satu pump tu ataupun kunci tu, dia tolak, cecair tu akan tolak naik ke atas, menyebabkan ada gerakan daya ke atas lah. Ini contoh lah macam kren kereta nak buang pasir, nak angkatkan kereta, nak angkatkan train lah. Lepas tu ni samalah kes dia kalau kita nak jet kereta lah, kita pump dia punya ni, dia akan tolak lah. Okey, berikutnya sistem mechanical pneumatik. Beza pneumatik dengan hidrolik, hidrolik dia guna cecair, kalau pneumatik dia guna udara. Maksudnya kita tolak udara kat piston tu, menyebabkan ada pergerakan yang lain. Okey, dan perbezaan antara sistem mechanical, hidrolik dan pneumatik ni, beza dia, hidrolik memindahkan cecair berdalir, tapi pneumatik memindahkan medium udara. Hidrolik menggunakan menjalankan kerja yang lebih berat atau kotor,
Manakala pneumatik menjalankan kerja yang lebih ringan atau bersih. Sistemnya lebih kompleks hidrolik dan pneumatik sistem lebih ringkas, mudah dan selamat. Okey, yang tu sahaja untuk hari ini. Jadi minta jawab modul dan